Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah 'alaina abwaaba fadlik wanshur 'alaina khaza'ini rahmatika. Allahumma aftah 'alaina abwaaba fadlik wanshur 'alaina khazaini rahmatik. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang dimuliakan Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa, asatizah, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada rencana ataupun susunan pengisian yang kita susun selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, tak dapat tidak, atau bahasanya, bahasa orang kampung kita, walau mangkak lagu mana sekalipun, kena penuhi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan, pesankan kepada kita. Sebagaimana kita kalau nak mati akan meninggalkan wasiat pesan kepada waris kita, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kasih sayang baginda kepada umat dia dengan dia meninggalkan pesan-pesannya yang kita lebih kenali dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang Nabi tinggal pesan kepada kita? Talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut, mencari ilmu tu fardu, wajib. Ilmu yang mana yang kata fardu wajib tu? Ilmu agama yang bangsa fardu ain. Ilmu agama ada juga yang bukan daripada fardu ain, dia lebih daripada sukatan silibus fardu ain, tu namanya fardu kifayah. Jadi fardu ain ni maksudnya wajib atas diri, wajib atas diri kita. Walaupun kita malam ni telah pun melaksanakan sembahyang maghrib, sembahyang fardu maghrib, depa hak tak sembahyang sama kita tu pun wajib juga sembahyang. Adapun dalam soal berjemaah yang kita buat tak saat ni, itu kifayah, fardu kifayah. Bila ada satu golongan buat, hal lain tu bukan kata tak payah, maknanya mereka telah pun disenangkan sebab kita duk tolong tanggung hukum kifayah kepada mereka. Itu maksudnya. Lalu apa yang Nabi SAW pesankan kepada kita tadi, menuntut ilmu, yakni ilmu agama itu fardu atas tiap-tiap muslim, laki-laki perempuan. Fardu maksudnya wajib. Kalau mana kita tahu sembahyang hukum dia wajib, tak sembahyang aku maghrib tadi, dia berasa lain. Ni dekat nak masuk isyak tak sembahyang ni, dia berasa pasal fardu. Puasa pun serupa tu. Nawaitu saumaudin an adai fardhi
Fardu, no? Puasa fardu. Bila? Bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu disebutkan, diperwajibkan puasa fardu kepada kita. Yang kalau kita tak puasa, dia berasa lain macam, aku tak puasa hari ni, makan bernusuk-nusuk, tak puasa. Salah. Dan jangan juga kita terlupa bahawa Nabi pesan menuntut ilmu itu juga fardu. No? Kita duk teringat kat semayang je fardu, jangan lupa lah mengaji pun fardu juga. Kalau kita ingat, kita boleh rasa bersalah kalau aku tak puasa berdosa. Jangan juga kita lupa bahawa menuntut ilmu fardu ain itu juga adalah fardu. Makna kalau kita tinggal, berdosa kita. Sama hukum macam meninggalkan semayang, sama hukum macam meninggalkan puasa. Dan bila mana sedemikian, cumanya waktu semayang ni dia ada tempoh dia tu yang kita belikan tu. Nak habis dah maghrib, 10 semayang isyak, lagi nak semayang isyak pula, tu 10 semayang maghrib tu. Puasa, tak niat lagi esok nak puasa, dia ada tempoh dia. Tak apa hari dah, tinggal sehari lagi nak raya, contohnya. Tapi tang mengaji ni dia jadi ghalib sikit. Tang belajar, tang menuntut ilmu fardu ain dia jadi ghalib sebab tak ada waktu. Sedak Allahu Akbar. Dia habaq kata nantilah habis pencen nantilah. Pencen nantilah baru nak mengaji. Sama hukumnya macam semayang, macam puasa. Makna apa? Tak boleh tunggu pencen. Tak boleh tunggu pencen. Sebab fardu ain ni hukum dia wajib. Tub kata baligh, taklif syara'. Semayang, puasa, mengaji untuk mengesahkan ibadah. Pergi kepada tajuk kita pada malam ni, korbankah atau terkorban? Ni dia kena kupas dulu bagi faham sebelum masuk tajuk. Maka korban kita itu nak tengok jadi ke tak. Kalau tak jadi, makna terkorban. Tiap-tiap tahun masuk korban ni, Masya Allah, Tabarakallah, tak pernah tinggal. Takut-takut cuma jadi sedekah, tak jadi korban. Ataupun jadi makan saja, lagi naya. Alhamdulillah lah, makan masih halal lah, sebab sembelih elok. Kalau mengikut hukum, kalau tak ikut hukum pula, tengok. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka malam ni, oleh kerana tajuk kita nak jadi korbankah ataupun terkorban, kita akan bawakan satu daripada panduan tuan guru kita, daripada kitab panduan korban yang dia karangkan, risalah korban ni. Tak berapa muka surat pun, yang mana tuan guru ni masih ada, tapi sekarang dah kena stroke peringkat kali ketiga lah. Dah tak boleh gerak apa kecuali mata saja. Kalau saya balik ni untuk khidmat pada ayah baru minus stroke. Baru minus stroke pun kita rasa Allah. Tuan aku tak balik, kena balik sat. Saya duduk belajar di Yaman ni, balik sat. Jadi kita bawa risalah korban pada malam ni, memenuhi tuntutan tajuk kita, korbankah atau terkorban. Mudah-mudahan hak dulu-dulu tu kita kena kira lain, hak esok, hak nak mari ni, tak apa hari dah ni, mudah-mudahan Allah memberikan keterangan, petunjuk kepada kita, membetuli segala hukum hakam yang telah dipertetapkan. Baiklah, jadi saya baca sekali pintas lalu lagu tu lah. Nak kira cara hurai hak cara pondok tu panjang lagi lah. Yang tajuk kita yang begitu sempit ataupun tidak seberapa banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila menjerang hari raya Adha atau hari raya Haji, ramailah di antara kita, kata tuan musannif, di antara kita orang-orang Islam ni lah, ingin mengerjakan ibadah korban. Kebanyakan mereka beramal, dan tuan musannif kita sebut, tetapi tidak diketahui caranya. Cara tak tahu.
Ramai, alhamdulillah. Gemak tu ada. Cuma lagi betulkan cara. Cara nak masak nasi pun kalau tak kena cara tak jadi. Masak nasi, mula-mula kena buat apa? Buh ayak dulu. Betul tak? Kena buh beras dulu. Buh beras basuh. Buh tak ada apa. Dia buh ayak dulu. Sat lagi beras? Beras buh lagu tu. Pakai tak basuh dah. Contoh. Semudah perkara kita duk makan tiap-tiap hari. Kalau tak kena cara pun tak jadi. Apatah lagi kalau ini adalah berlandaskan syariat, ketetapan agama yang Allah Subhanahu Wa Taala pertetapkan kepada kita. Tengoklah macam kita faham kadang-kadang darah tu kita memang faham dah najis. Tapi darah Rasulullah syarak tetapkan bukan najis. Syarak juga yang menetapkan bahawa darah kita adalah najis. Jangan kita faham separuh dan tak tahu separuh. Jadi mudah-mudahan kita tahu semuanya insya-Allah. Tapi tidaklah dalam satu-satu masa satu tahun belaka. Makna kita sentiasa berada di dalam menuntut ilmu. Mati ikut celah-celah tu. Dia ni kira duduk tengah mengaji tak berjumpa lagi. Alhamdulillah tu nak. Jadi kebanyakan mereka beramal tapi tak diketahui caranya, dan mereka pula tidak bertanya. Tak tanya. Pasal apa? Kadang sebab malu. Kadang-kadang sebab apa pula? Kadang sebab sombong, sebab besar diri, sebab rasa aku ni jadi ustaz dah, takkan nak tanya lagi. Ini bukan cerita tajuk ustaz, tajuk apa, tajuk imam ke apa. Kalau tak tahu, ini cerita hukum. Sok jenuh nak kena tanggung. Takkan kita mampu menahan siksaan di akhirat? Duk main reka kepala kita sendiri. Dalam soal korban ni macam-macam isu naik. Sampai kepala lembu nak kena belah 3 lah kan. Kepala lembu belah 7. Pasal orang masuk 7 orang, jadi kepala lembu tu kena belah 7. La haula wala quwwata illa billah. Baguslah tu cara perhalusi tu. Tapi hukum tak kena suruh lagu tu. Dia taket 7 ni herat sikit ni, kena bagi besar sikit. Kenapa? Ada sifat-sifat yang tidak sepatutnya pada diri kita. Korban ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang pandai juga tu. Pandai balim cari korban tu korban tu. Tu. Nak tengok hak mana takut kita duk ambil berat benda lain, benda hak patut berat tak ambil. Kalau ambil berata seluruhan tu jadi keberatan kepada kita, ambil peduli, alhamdulillah. Takut ambil peduli hal lain, hak sepatutnya dia ambil peduli tak ke tepi. Tu tak kena. Baik. Dikata lagi di sini, saya nak kena baca sambil tengok jam. Laju jam jalan tu. Ini mudah-mudahan kita habis ni. Saya baca tak hurai mana, tapi insya-Allah dapat faham. Hak mudah-mudah kita tak hurai. Tetapi tak tanya orang alim, dia kata. Mereka beramal tetapi tidak diketahui caranya, dan mereka pula tidak bertanya orang alim. Orang alim ni bahasa Arab, alim hang no. Kita pakai bahasa dah jadi bahasa kita. Alim maksudnya bukan wara. Alim maksudnya tahu. Kita tapi kalih. Hang semenjak jadi alim mai tahu mana kawan tu baru balik Saban sehari. Alim dah. Alim ni mana? Mengetahui. Tidak bertanya orang yang alim dan tidak belajar dari guru-guru yang mahir, tetapi mereka tetap mengerjakannya berdasarkan cakap-cakap. Ikut suruh kot tu lagu tu. Pala belah 7 7 orang masuk, belah sungguh. Tulang ni pun belah 7, tulang belah juga 7. La haula wala quwwata illa billah. Kungkang selesai dah. Bubuh tercarik plastik tu. Plastik tak pun nak dah pula Allah. Tengok keutamaan hak mana tapi baguslah. Maksudnya dekat situ nampak masya-Allah, halus sungguh depa ni. Tak ada apa langsung. Tak ada apa langsung lah kira. Tapi dari segi hukum tetapkan lagu mana? Tengok. Sekejap kita tengok. Ini baru hak mukadimah ni. Dan perbuatan orang kampung dan sekelilingnya yang mengikut adat resam tempat itu. Sehingga ibadah korban sudah tidak dinamakan ibadah tetapi dinamakan dengan program korban.
Bagus, bubuhlah nama apa pun. Tapi jangan jadi betul-betul macam nama tu hak Tok Guru kita sebut tadi. Nama program korban lah, tak jadi nama ibadah korban. Kita nak letak nama apa pun sila, bukan salah di nama. Salah takut buat tak betul dia jadi nama tu lah program korban, rancangan korban. Program korban surau simpang 3 contoh. Kan? Kita tak satu talau orang, kita telah kita. Mudah-mudahan kita buat kerja lepas ni jadi betul. Ada korban tahun ni insya-Allah. Ada insya-Allah. Dia korban ni kita pertama sekali kenapa kena buat korban? Siapa kita kena buat korban? Tak buat pun tak apa. Bukan dosa. Hukumnya sunat muakkad, sehari dia cerita. Hukum dia sunat muakkad. Ya sunat muakkad. Tapi sampai kalau kita dah mampu tapi tak buat, ada juga hukum meletakkan kita pada fasiq wal a'yadu billah. Saya sampai tu siapa? Rasulullah 100 ekor unta korban. Seekor unta berharga 12,000 di bawah kat saya semalam. Di sinilah. Kalau di sana tempat kami duduk mengaji Tarim Yaman tu dalam dekat-dekat 6,000 ringgit. Unta yang Nabi sembelih tak tahulah lagu mana, tapi 100 ekor lah. Pada Arab tengok, ish, Rasulullah setara tu. Umat Nabi Nabi Ibrahim sembelih anak, Allah suruh. Kita Allah baru suruh sembelih kambing, tak ada. Tu pun bukan kita sembelih, tu imam tolong sembelih. Janganlah Tok Guru silat gayung pun silat tak bisa sembelih ke. Ni buat pasal. Tak boleh tengok darah. Tengok darah saya, kalau tengok darah rabah. Ini takut darah. Jangan buat main, misai pusing tu. Tapi korban tak pernah kau buat. Nabi Ibrahim, Allah suruh sembelih anak. Jangan buat pasal anak, nak boleh pun susah kalau tengok sirah dia. Anak yang baginda Nabi Ibrahim nak dapat pun susah. Dapat pula Allah suruh pituk tengah lembah mana tak ada apa lagi, nama pun tak tahu apa lagi. Lah ni baru kita tahu Mekah. Lah ni dia buat hari ni nak pergi haji, pagi ni pergi hantar, pagi petang dia send dah gambar. Alhamdulillah sampai dah. Tok Wan kita, ayah kita dulu sampai sana tengok. Tunggu surat lah, kira orang hantar mai. Ni alhamdulillah sihat rupanya. Dia habaq tu sebulan lepas surat baru sampai. Tu hak terang masa tu. Masa zaman Nabi Ibrahim ni, Allah nak dapat sepasai dah susah. Tiba-tiba dapat suruh pituk di lembah. Dah tahu di lembah besar sikit. Duk boleh pergi mimpi pula kata kena sembelih anak tu. Dia tanya anak dia Ismail. Dia mimpi tu bila? Pada 8 Zulhijjah Nabi Ibrahim mimpi. Mimpi tu. Jadi kena sembelih. Bismillah anak. Tanya pada anak dia macam mana semalam aku mimpi, kata sembelih. Mimpi Nabi Ismail kata mimpi para nabi ni, mimpi ayah itu bukan daripada syaitan, daripada Allah. Mimpi para nabi tak ada daripada syaitan. Kita bukan dekat mimpi daripada syaitan, mimpi tu pun kena digangan hantu dah kita. Tak sama kita ni. Allah, darjat tu ceritanya. Kekasih Allah ujian macam ni. Hak tak kekasih Allah ni, ujian lagu ni ialah pun jangan. Kalau pula sembang tu kira kemah, kuat ke dia lah. Ni kekasih Allah. Sembelih anak. Iblis mai hasud. Mula-mula Siti Hajar. Orang perempuan ni, dan kalau boleh berkena dia, insya-Allah masuk gol lah tok lelaki kan. Mai jumpa Siti Hajar. Hang tak bahasa pelik ke? Tengok suami hang. Dah maaf, saya translate bahasa Kedah lah. Dia cakap Arab pula lagi, pergi. Tak rasa heran ke tengok pelik ni lelaki hang ni, Ibrahim. 2-3 hari ni bahasa pelik, sat asah parang, sat dia pergi cari tali. Dia ni nak nak ada benda nak sembelih anak hang ni. Biarlah Siti Hajar, mak Nabi Ismail nama Siti Hajar.
Nabi Ibrahim ni ada 2 isteri. Yang pertamanya Sarah. Sarah orang Iraq. Adapun Siti Hajar ni orang Syam. Syam lah ni tak nama Syam lah. Dia pecah jadi Palestin, pecah jadi apa dia, Allahumma salli ala Muhammad, Syria, dan negara-negara yang berdekatan dengan dia. Itu. Ni tak rasa pelik kan ni? Iblis tanya Siti Hajar, pelik apa aku tak mau campur? Apa urusan orang lelaki tak mau? Hang ni duk mau apa pun? Dia ambil batu baling, pam. Ni kata menjadi perkara syarat atau perkara sah, perkara wajib dalam apa melaksanakan ibadah haji. Kalau tak buat melontar ni tak sah haji dah. Dia pi pula ke Nabi Ismail Iblis ni. Hang ni, awak pelik sangat pak hang ni, silap-silap dia mimpi tu adalah daripada iblis, bukan daripada Allah. Kemah iblis, dia tak silap. Dia dah tu tukang hasut tu. Nabi Ismail pun ambil baling batu. Ni urusan Allah. Tak ada dalam mimpi seorang Nabi tu dah hasut, ada pada apa dia perkara yang datangkan daripada iblis. Pam baling dia. Dia tak cukup dengan tu, dia pergi jumpa terus Nabi Ibrahim. Hang ni anak dah dapat susah, hang buat lagu ni, ni Allah ni begitu zalim. Hang itu dah lah kena balingan Namrud. Tengok Allah tak buat. Hang duk pulung-pulung tolong dia, hang kena taut dalam api. Ni hang tengok hang pulung tolong lagi ni, hang nak kena sembelih anak pula. Dia pandai tengok taktik. Nabi Ibrahim ambil batu baling juga. Jadilah jamratul ula, jamratul wusta, jamratul aqabah tu. Tu nah. 3 ni. Tempat melontar. Maka Nabi Ibrahim sembelih. Bawa pi jauh daripada Siti Hajar. Mak ni biasa tengok anak nak kena sembelih. La ilaha illallah. Nabi Ibrahim pun sedih nak sembelih. Riwayat menyatakan Nabi Ibrahim asah pisau dia tu. Tajam tak tajam pisau tu. Belah batu pun terbelah. Tajam sungguh. Kalau kita bisa tengok pedang titanium ke apa kan, jenis yang seangkatan dengannya, yang suatu dengannya, tajam. Ni tajam-tajam macam tu. Dia nak sembelih anak dia. Tak gamak. Dia pejam mata sembelih anak dia. Meleleh yang mata. Sembelih anak. Tak sembelih kami yang kita sayang pun nampak teruk dah. Sembelih anak. Riwayat kata lagi setengahnya, Nabi Ismail disembamkan ke tanah sebab dia tak mau tengok muka. Nabi Ibrahim tak mau tengok muka anak dia kena sembelih. Tekan punya tekan sambil pejam mata, buka celak-celak tengok, terganti dengan kibas. Kibas yang diguna ataupun disembelihkan oleh Habil. Ada sirah bagaimana menceritakan Habil dan Qabil mempersembahkan apa dia, Habil ni kibas, Qabil dia buah sayur-sayur hak busuk dia. Allah tak terima lah. Dia nak hak korban ni yang elok, yang cantik, yang sihat, yang segar, yang gemuk. Dia pergi bagi sayur busuk. Habil ni letak elok, letak apa dia, kibas. Kibas itulah hak yang diutuskan pula kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Itu sejarah ringkas korban yang bermula daripada Nabi Ibrahim. Baik. Tu. Jadi kita kembali kepada kitab tu, sejarah ringkas tadi nah. Jadi sehingga ibadah korban tu sudah tidak dinamakan ibadah, tetapi dinamakan dengan program atau rancangan. Maka ia dilakukan berdasarkan rancangan satu badan atau pihak tertentu dengan tidak mengambil kira syarat sah dan batalnya. Kena tengoklah. Tetapi ia dilakukan mengikut selera nafsu, jahil tanpa ilmu. Kita tak ada ilmu, buat dalam keadaan tak tahu. Tu nak kena tahu. Kata Syekh Ibn Ruslan di dalam Matan Zubat, tiap-tiap amalan dengan tanpa ilmu tu tertolak. Jadi kita nak amal, korban amal tak? Amal. Ada ilmu tak? Tak ada. Kalau kata Syekh Ibn Ruslan tadi, tiap-tiap amalan jika tanpa ilmu tertolak.
Kita jangan buat perkara hak letih. Duit korban ni bukan kutip lala tu sedah dia bagi, dia kutip bulan-bulan. Sahar nak bagi orang masuk tiap-tiap tahun. Nak menggalakkan, alhamdulillah dah. Tambah satu lagi. Apa dia? Tahu. Ni. Baik. Maka kata Tuan Pengarang di sini, saya ingin memperkatakan beberapa perkara tentang korban secara ringkas. Dia pun nak abang secara ringkas tak? Kita malam ni nak ringkas lagi. Sakan ni kita buat. Secara ringkas. Supaya menjadi panduan dan tempat tilikan, tempat tengok masalah kepada kita bersama, kita semua. Ni macam muzakarah ataupun ulang kaji lah kita malam ni, setahun sekali. Benda setahun sekali ni lupa. Lupa setengah. Tu imam pun tengok-tengok tak viral lah itu. Silap pula. Angkat takbir 5 kali, Allah. Tak jadi, mayang lain. Main dengan setahun sekali ni. Baik. Jadi supaya menjadi panduan dan tempat tilikan masalah kepada kita bersama, kerana pada masa kini ada yang melakukan korban dan jual beli dan sembelih dan berniat dan lain-lain lagi, tetapi tidak mengikut setiap hukum itu sebagaimana yang dinyatakan di dalam kitab-kitab fiqh yang muktabar. Cari kitab tebal-tebal tak payah dah. Tok guru kita tolong cari buat risalah simple, ambil daripada kitab hak tebal-tebal, bubuh tang ni. Kalau tidak jenuh buka pula. Tentara nak habis khatam kan. Habis. Okey, baiklah, dia masuk. Pengertian korban. Korban ni apa dia? Ta'arif dia. Korban pada lughah ialah suatu yang disembelih pada waktu duha, yakni waktu pagi. Maka yang dimaksudkan dengan korban pada sudut, pada istilah syarak, apa dia? Ialah binatang ternakan berkaki 4 yang disembelih kerana ibadah pada hari raya Adha, pada hari raya haji itu, dan hari-hari tasyrik, iaitu bila? Pada 11, 12, 13 Zulhijjah, dengan tujuan untuk mendampingkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu maksud korban. Dari segi istilah falsafah, apa dia? Hak ni hak istilah syarak, kan? Apa yang kita duk kena tahu, hak ni hak untuk ibadah. Adapun kita faham korban dari segi falsafahnya, cara hidup kita kena banyakkan melakukan pengorbanan. Tu hak cara macam tu. Jadi hak tajuk kita malam ni, kita tak mau keluar tajuk. Kita tak mau kita terkorban. Kita nak pengorbanan atau perkara ibadah korban kita tadi tu dikira di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, hukum korban. Ni tengok. Hukum korban ni apa dia? Lama dah duduk hidup dengan kita ni, tak tahu lagi hukum korban apa dia. Maka hukum korban pada tiap-tiap tahun tu ada khilaf di kalangan ulama. Bersalah-salahan pendapat daripada kalangan ulama. Ulama ni kata macam ni, ulama ni kata macam ni, ulama ni kata macam ni. Tuan musannif, tuan pengarang kita buat mari, maka Imam Abu Hanifah dia kata, dia berpendapat bahawa korban adalah wajib pada tiap-tiap tahun. Tu kata Imam Abu Hanifah, wajib buat tiap-tiap tahun. Dan ada pun ulama dalam mazhab Syafi'i, mazhab yang sedang kita ikuti anuti, mengatakan korban itu adalah sunat muakkadah, sunat yang dituntut, yang amat-amat dituntut. Bagi orang yang mengerjakan ibadah haji dan bagi yang lain daripada orang yang mengerjakan ibadah haji. Orang hak tak pergi haji pun boleh buat, orang pergi haji pun boleh buat. Dan mereka yang ni ulama-ulama menghuraikan lagi hukumnya seperti berikut. Pertama, korban menjadi sunat muakkadah yang kifayah. Macam mana tu? Tak apa nak tahu ni. Malam ni duk ambil istilah pelik-pelik pula ni. Lagu mana sunat muakkad yang kifayah pula dah? Ni. Iaitu sunat muakkad tu apa dia? Yang dituntut secara umum bagi setiap keluarga yang tinggal beramai-ramai di dalam sebuah rumah. Yang ni, jika salah seorang daripada mereka hak ramai-ramai tadi ni, daripada anggota keluarga sebuah rumah itu melakukan korban, maka gugurlah tuntutan sunat muakkad yang kifayah tadi itu. Tetapi jika ramai-ramai mahu buat korban, maka itu terlebih baiklah, baguslah.
Dan sebuah rumah tu kita ketua keluarga, kita buat korban. Jadi kita telah melaksanakan sunat kifayah. Korban tadi sebut, sekali lagi dia akan sebut, korban ni ada korban sunat, ada juga korban yang wajib. Sunat ni, tengok dia beritahu, sunat muakkad yang kifayah. Hak bawah dia akan cerita pula korban menjadi sunat muakkad yang aini. Ada dua sunat, sunat yang kifayah dan sunat yang ain. Fardu kifayah, fardu ain. Kan kita sebut awal tadi masa tentang habaq ilmu tadi, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Yang wajib kifayah, fardu tu bahasa Arab, bahasa Melayu dia wajib. Kita sebut wajib pun Arab juga sebenarnya, tapi jadi bahasa kita dah. Banyak perkataan Arab kita jadi bahasa kita. Di antaranya sabar. Lagi di antaranya apa dia? Selain sabar, qadah. Perkataan qadah pun Arab juga. Banyak lagi lah. Tak nak. Baik, kita tengok pada hukum ni tu. Jadi korban menjadi sunat muakkad yang aini ni macam mana? Iaitu sunat muakkad yang dituntut ke atas orang perseorangan. Maka ini apabila seorang yang tinggal seorang diri dalam sebuah rumah, maka tuntutan sunat muakkad itu tidak terlepas ke atas dirinya selagi ia tidak melakukan korban untuk dirinya sendiri, melainkan apabila ia melakukan korban itu duduk rumah seorang. Nak harap kat siapa lagi? Tadi tak apa duduk rumah ramai-ramai, hang seorang buat, kami selesai. Sunat muakkad kifayah. Sekarang korban dah dia duduk rumah seorang, jadi kat dia sunat muakkad ain. Tu. Macam-macam no. Macam-macam lah. Tapi tak apa, jangan duk pening. Sebenarnya benda ni adalah, cuma kita tak tahu. Habis. Habis itu, dan hukum korban itu menjadi wajib pula masa bila? Apabila ia dinazarkan. Bila nazar jadi wajib. Korban. Program korban. Ayalah program korban. Kita hak masuk tu korban wajib ke korban sunat? Nah. Dan ada juga pendapat di sini dia sebut jadi binatang korban yang kita niat sebagai nazar wajib. Hukum dia wajib. Dan hukum dia sekali dia akan cerita di belakang. Dia cerita di belakang bagaimana korban hak nazar saat lagi ni. Bila kata nazar tak boleh makan. Kena bagi belakang. Dan fiqh juga mengajar kepada kita, kalau Pak Long tu sedekah balik kat kita, boleh lah, tak ada masalah. Ya, tak boleh makan langsung, tak boleh. Saya sedekah lah. Daging kita juga bagi memang kena habis kat dia belaka, tiba-tiba dia bagi sedekah balik kat kita, boleh. Lagu tu nah, kita tengok apa kaedah 60 hari kafarat siang hari tu. Berpuasa, melakukan persetubuhan di bulan Ramadan. Apa dia punya kena denda? Kena buat apa? Berpuasa selama 60 hari berturut-turut. Elok sampai hari yang ke 58 orang ajak pergi makan manalah apa. Kira lain daripada awal. Naya. Nak cari pasal.
Tapi ada juga syarak mengajarkan untuk mengelakkan. Cerita dia apa? Tahu. Selesai masalah. Had tak tahu masalah. Duk galak pergi buka puasa cara tu buat apa? Buka puasa dengan ayak ke kurma. Oh jadi nampak teruk sangat, enggak setengah miring lah bahasanya kan. Dia tak ketahuan lah. Supaya tu tak kena 60 hari, tak pasal nak buat 60 hari tu. Tu. No? Ui. 60 hari, 30 hari pun tengok atas bawah dah. Dah nak boleh pergi ni. Kan? Kena fidyah setengah kot jalan lah. Tu. Habis. Adapun perkataan pada ketika sembelih, Bismillah ya Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni, maka tidak jadi korban wajib kerana diqasatkan dengan perkataan itu tabarruk, kebajikan jo. Mana ni? Ni cerita tajuk niat. Tajuk niat. Niat sunat jadi sunat, niat nazar jadi wajib. Orang kata korban ada korban sunat, korban wajib. Hak mana pula korban wajib? Dan nazar jadi wajib. I'tikaf pun ada i'tikaf sunat, i'tikaf wajib. Mana pula tu, tengok dalam majlis tu, nawaitul i'tikaf sunnatan fil hadzal masjid lillahi ta'ala. Mana pula wajib, hukum baru mana pula dah. I'tikaf sunat je. Dah pi nazar jadi wajib lah. Saja aku bernazar i'tikaf dalam masjid. Jadi wajib nazar ke? Kita duk nampak nazar botak kepala ya. Gitu. Aku bernazar nak baca Quran. Quran mana ada hukum wajib baca Quran? Dia pergi nazar. Jadi dia wajib lah baca Quran. Lagu lah. Dan pahala saya dapat sama tak? Tak sama lah sebab wajib. Lagu tu. Jadi dia habaq lagi kepada kita. Masuk waktu melakukan korban. Waktu melakukan korban ni bila? Masa bila? Maka masuk waktunya ialah apabila naik matahari 10 Zulhijjah. Dan selepas berlalu masa yang dapat dikerjakan di dalamnya 2 rakaat sembahyang sunat hari raya dan 2 khutbah yang ringan bagi keduanya. Tak kena duk baca panjang pun khutbah. Baca rukun. Kadang-kadang kami jumpa hak paling ringkas. Arab ni macam-macam juga. Dia baca rukun je, settle. Tak ada urai apa. Dalam 5 minit settle. Hari 10 Zulhijjah, masa bila boleh korban adalah ketika habis sembahyang raya. Katakan orang hak sembelih tu dia tak sembahyang raya, dia boleh sembelih ke tak? Soalan. Contoh takdir Allah. Tok imam pun dia bukannya malaikat, manusia juga. Malam orang main duk bersembang rumah dia malam raya sampai pukul 2 3 pagi. Hak nu tak settle lagi korban pas sembahyang. Kawan pun rebah-rebah pukul 3.30 tidur sedap-sedap, orang main ketuk berapa kali panggil tak mai. Khutbah orang lain ambil alih dah dengan mayang raya. Tok imam tak sampai lagi. Ni nak sembelih dah ni. Pi tengok Tok Imam, pi turut Tok Imam. Assalamualaikum Tok Imam. Hei, tak ada apa Tok Imam ni. Ketuk Tok Imam baru cakap, ya Allahu Akbar, aku sedap-sedap pukul 9 dah ni. Lepas tu macam mana Tok Imam ni? Dia boleh sembahyang, dia kena pergi sembahyang raya dulu ke, baru sembelih ke, lagu mana ke? Cerita di sini bukan Tok Imam, cerita di sini waktu. Kalau dah sembahyang raya, maka korban pada hari itu. Walaupun Tok Imam nak sembelih tu dia tak ada sembahyang raya, silakan. Waktu kalau kata nak sembelih awal pun boleh juga. Tak ada sembahyang raya nak sembelih lah. Sembelih tapi tak jadi korban. Jadi sembelihan saya biasa. Boleh makan. Boleh makan. Jadi dia habaq di sini macam tu.
Jadi akhir waktu yang boleh melakukan ibadah korban masa bila? Masa bila yang akhirnya? Maka berakhir waktu yang boleh melakukan ibadah korban itu ialah apabila terbenam matahari pada 13 Zulhijjah. Hari pertama 10 Zulhijjah hari raya kita tu. Dan 3 hari tasyrik, 11, 12, 13. Hari 13 hak last takbir kita masa asak tu. Nah, jadi tenggelam matahari dah tak boleh korban. Waktu yang afdal dilakukan ibadah korban. Maka waktu afdal dilakukan ibadah korban itu ialah dengan dilambatkan korban itu hingga berlalu waktu masuknya waktu korban, padahal matahari itu berada pada segala, yakni kira-kira setengah jam selepas habis waktu fardu subuh, waktu afdal. Setengah jam lepas subuh sembahyang raya, lepas sembahyang raya boleh sembelih dah. Nah, untuk raya haji ni dia kena awal. Untuk raya puasa kena perlambatkan sikit. Masuk dahsyat lah. Boleh sikit, boleh tambah sikit kan je. Untuk sembahyang raya Aidilfitri, bagi peluang orang nak bayar zakat fitrah. Untuk raya haji kena bagi cepat, sebab nak sembelih korban ni bukan senang. Main pula hujan kot celah tu pula, Allah, daging kalau kena yang hujan ni kan macam-macam lah. Habis, antara binatang yang boleh dijadikan korban apa dia? Ialah unta yang berumur 5 tahun. Yakni 5 tahun lebih, 5 tahun sehari ke dan ke atas. 5 tahun sejam ke dan ke atas. Kira jam je noh. Tak tahu nak tanda jam hari dia beranak tu. Lembu dan kerbau yang telah berumur 2 tahun, yakni 2 tahun lebih. Kambing dan biri-biri yang telah berumur 1 tahun, yakni 1 tahun lebih. Ni semua kalau kita ada ilmu, kalau orang tu cuba nak pusing-pusing kita toke nak jual semua, dia ada pusing kita kan. Nak kena tengok juga ni. Ni pun ramai orang yang bukan Islam duk jual binatang kat kita. Benda barang habis dah, nak buat korban juga. Pergi lah tak mana, pergi cari. Ini sudah cukup umur. Pergi dah. Betul ke? Nak tengok lagu mana? Kan? Orang ni nak tengok cukup umur dia balik. Mimpi. Binatang kena tengok tanda-tanda dia. Gigi dia, salin gigi, cabut gigi. Walaupun satu. Tu. Jadi binatang yang boleh dibuat korban, yang paling afdal Rasulullah sunnah dia menyembelih kibas. Tapi kibas mahal lah. Sini pun ribu tahu lah. Sini tu lepas 1,400. Kot sana tu 1,200. Mahal sungguh. Mereka nak makan pun harap kita di sana orang Yaman lagi dah tak apa nak ada duit. Bila kami pergi sembelih daging, mereka duk tunggu beratak lah. Allah, kesian kita. Dan kita bagi set lagi, dia main zup. Mampus lah kita. Jadi nak bagi tu ada nama. Kami sampai kena cari kepala pula. Ni. Nama ada je boleh bagi. Kita bukan tak kesian semua, tapi kalau bagi semua, siap-siap daging pun tarik selerak turun ke tengah jalan ke tu lah. Mereka bukan orang senang. Tambah-tambah dah masuk belah dalam-dalam, orang kata badui lah. Lagi lah. Kita orang Malaysia ni daging tok setengah kot dalam tu sampah. Begitu je kita ni. Allahu Akbar. Daging wagyu pun sekarang ni makan tu, kira tu wagyu, waglu semua dah kan. Okey. Tu binatang lah. Jadi kambing dan biri-biri yang telah berumur 1 tahun, yakni 1 tahun lebih, atau telah bersalin 2 gigi hadapannya selepas ia berumur 6 bulan. Lepas 6 bulan ada bersalin gigi. Okey. Maka semua jenis binatang yang tersebut itu hak tak sah ni boleh dibuat korban, sama ada yang jantan atau yang betina atau yang khunsa. Tina pun tak tahu, jantan pun tak tahu. Nah. Okey, baik.
Dia beritahu lagi jumlah orang yang boleh menyertai atas satu binatang tu. Hak seperti kita maklum lah, satu ekor unta ataupun satu ekor lembu ataupun satu ekor kerbau, 7 orang sahaja. Tak usah duk pergi 10 satu lembu. Nak jimat kos ke apa? Kedua, satu ekor kambing atau satu ekor biri-biri, dan jugalah atau satu ekor kibas, 1 orang saja. Satu ekor kambing, 1 orang. Dia beritahu lagi faedatun, faedah ni suatu faedah adalah yang terlebih afdal berkorban itu ialah dengan 7 ekor kambing bagi 7 orang. Lalu kita ada umpun 7 orang untuk 1 ekor lembu. Tapi nak cerita ni afdal. Afdal 7 orang tu maksudnya untuk 7 ekor kambing, seorang 1 ekor lah kambing. Itu lebih afdal lagi daripada berkongsi 7 orang pada seekor unta atau lembu atau kerbau. Macam tu. Itu cerita afdal. Tapi cari pula lagi habis pekat tak mau dah lembu ni, hak afdal nak ambil ni seekor kambing tak jadilah. Hak buat dah jalan. Cerita afdal ni kalau kata kita boleh ambil, kalau tak boleh jangan duk pi tinggal pula pulun hak cara kita. Bukan semua orang mau kambing. Betul tak? Orang suka lembu, kita duk pergi cari kambing bagi, orang tak mau. Begitu. Kita di Malaysia ni suka lembu. Pi ke Arab, depa tak mau lembu. Depa suka unta, suka kambing. Depa lagu tu. Kami jenuh cari daging ni. Hak ada jenis beku lah. Tak ada daging segar, lembu ni tak ada. Nak tunggu tak tahu, kadang-kadang tu mari 3 bulan sekali main sembelih. Sebab bukan depa jual kat kami, kat depa sama depa tak, kat kami pergi cari. Lagu tu. Kadang dalam freezer besar tu ada seekor unta tu hidup dalam tu. Dengan kepala-kepala. Anak saya kalau tengok kepala unta tu pegang ni. Saya ambil gambar mau cukup. Best. Masalah, dia nak mari masalah dah. Hak tak sat ni hak senang-senang, ni nak mari masalah. Masalah agak tu ke-9 lah. Adakah harus jika 7 orang berkongsi pada seekor binatang yang bersalahan niat mereka itu? Adakah boleh? Orang hak 7 orang tadi ni, mereka ni nak berkongsi di atas satu binatang, tapi niat lain-lain. Lagu mana? Lagu mana hak dia nak niat ni? Tengok jawabnya. Bahawa hukumnya adalah memadai dan sah korban itu walaupun niat lain-lain. Contohnya, dalam 7 orang masuk tu, seorang je niat korban, hak lain hak lain dia niat macam-macam. Hak seorang ni dia nak berniaga. Melih hari keempat dah, kawan penin pi dah. Kira daging hak aku masuk hari ni aku nak berniaga. Bukan korban, aku tak niat korban. Hak kawan lagi 2 orang, kami ni masuk akikah, baru dapat anak. Seorang ni je korban. Hak lain-lain tu macam-macam lah niat lain. Seorang lagi kafir pun masuk sekali juga, contoh. Ni ulama buat mari masalah ni. Kalau lagu ni, lagu mana sah korban tersebut sah, tapi Pak Long hak seorang tadi lah dapat fadail, kelebihan pahala korban. Tu nah. Dan sah korban itu seperti setengahnya berniat korban dan setengahnya berniat akikah dan setengahnya kerana hendak berniaga. Tengok dia abang. Walaupun salah seorang daripadanya kafir zimmi. Kafir di sini mesti kafir zimmi. Kafir yang patuh kepada kerajaan ataupun undang-undang kerajaan Islam. Tu. Maka ia tiada memberi mudarat, memberi kecacatan, memberi kebahayaan pada yang diqasadkan oleh orang yang lainnya itu. Tak ada masalah. Kemudian dibahagikan daging itu 7 bahagian sama rata antara sekalian mereka itu 7 orang, tak ada masalah. Cuma pahala bab pahala tadi, Pak Long tadi je lah dapat. Tu. Syarat sah buat korban bagi binatang itu, bahawa hendaklah binatang korban itu tidak mempunyai aib, yakni tak cacat yang mengurangkan sesuatu yang dimakan daripadanya. Maka aib yang mengurangkan sesuatu yang dimakan itu yang tiada bertelinga, yang terpotong telinganya, walaupun sedikit daripadanya sekalipun telinga. Telinga jangan sampai terpotong. Tu.
Kalau terkacip ataupun macam veteriner duk kacip buah tu, dia bagi hilang juga sikit tu, bolehlah gagah. Tu pun kalau ikut tok guru kami masa ngaji had tu pun dia kira agak tak boleh macam tu pun. Tapi boleh gagah lah, boleh gagah. Boleh gagah sebab dia tak hilang banyak. Tu. Yang kedua, yang terpotong ekornya atau terpotong lidahnya. Yang ketiga, berkudis jika sedikit sekalipun kerana binasa daging dia. Binatang berkudis ni daging tak sedap. Binatang berkudis daging tak sedap. Kemudian yang sedang bunting. Kemudian yang baru beranak kerana jahat dagingnya. Daging jadi tak sedap juga kalau yang binatang baru beranak. Bahasa kita sebut jahat, bukan daging tu jadi jahat. Yang sangat kurus tentu dah. Tengok pergi duduk sama-sama. Siapa ni saya bayar harga sama, binatang saya kecil. Pula dah penin hak tukang urus korban. Kita kena ingat ini persembahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak paling elok dah dapat tu. Mudah-mudahan Allah menerimalah segala ibadah kita ni. Lagu tu lah. Tak sedut gaduh lah. Yang gila yang tiada makan rumput sehingga jadi kurus, jadi gila. Tak tahulah saya apa. Tengok kawan kena sembelih ke apa. Kita pun kadang-kadang sembelih depan mata dia. Tu pun nak kena jaga adab juga. Yang nyata sakitnya, yang sangat tempang, jalan tempang tak boleh juga. Dia kira habis ni. Yang buta kedua belah matanya, yang buta sebelah matanya, dan yang butanya itu nyata. Kebutaan itu nyata. Buta sebelah ke, buta dua belah ada juga. Saya tengok lembu Allah, orang bubuh cuka getah, beh mata. Padalah tuan tu duk biak binatang dia pergi masuk, binatang pula kena. Sip baik tak kena tuan. Maka jika binatang korban itu adalah salah satu daripada aib yang cacat yang tersebut itu, maka tidak memadai dan tidak sah dibuat korban dengannya. Itu yang kena tengok tu. Kita jadi tukang urus korban, jawatan kuasa, program korban. Ni kena tengok ni. Tu. Tidak sah dibuat korban dengannya, melainkan ia bernazar dengan binatang yang ada mempunyai aib itu, maka korbannya itu memadai. Melainkan aku bernazar nak lembu hat tak ada telinga ni, aku buat. Buat korban. Kena nak cari lembu dah telinga, macam mana dia sebut dah lembu tak ada telinga ni. Itu. Kecacatan binatang yang memadai dan sah. 5 minit lagi. Dibuat korban itu yang tidak bertanduk. Tidak tanduk. Yang ni makruh kerana tidak sempurna kejadiannya. Yang kedua, yang patah tanduk. Binatang tu saya ada tanduk, tiba-tiba tanduk dia pecah ke apa. Tak ada orang buat sup tanduk. Ada lagi buat sup tanduk? Tak ada kan? Ni ambil, saya nak tanduk ni buat apa? Makan. Tak ada lagi lah. Jadi tak masuk kecacatan pada tu. Yang ketiga, yang terlebih telinganya. Ada ni. Beranak-beranak di telinga lebih. Yang keempat, yang bertebuk telinganya. Macam hak veteriner kita sebut tak salah, tetapi tiada hilang suatu daripada dagingnya. Yang kelima, yang tiada bergigi. Binatang tak ada gigi. Tak apa, tak ada orang buat sup gigi. Jam. Tak ada. Yang terpotong bulu ekornya. Ekor sikit tak apa. Ekor hilang tu tu dikira sup ekor. Siapa dia tak mau? Naik rega. Yang ke-8, yang tiada berzakar, yakni kerana tiada dimakan akan dia. Bahasa kita, binatang tu tak ada telok hilang. Tak apa. Pasal apa? Tak apa pula. Telok ni orang tak makan. Pasal apa orang tak makan? Kami duduk tunggu tiap-tiap tahun, duduk tunggu. Tuan Imam, saya lihat tu bagi kat saya lah. Pesan tu. Ustaz, tu saya nak lagi tu. Kita yang makan. Orang lain tak makan tu jenis kita suka makan lah. Tapi sedap sungguh. Berasa saya duduk biasa tok wan saya bagi juga. Dulu kecil-kecil kami duduk makan. Jadi basuh bagi elok makan. Tapi hak tu tidak diiktibar pada perkara memakan akan dia. Jadi tak dikirakan sebagai cacat.
Yang ke-9 yang dikhosi, kasih orang sebut, orang Melayu sebut kasih. Dikhosi 2 biji zakatnya. Telur dia tu. Tak apa. Lagi dia beritahu, habis kat situ, faedah, afdal binatang korban tu warna putih. Hak paling afdal. Macam kita abang tak set lah. Afdal ni tengok pada yang sesuai atau kemampuan. Mampu buat. Waktu paling afdal lepas setengah jam selepas subuh mayang raya khutbah sembelih terus. Tu waktu paling afdal. Tapi tu imam pun tunggu juga. Mana dia ni? Baru ada 5 orang ni, hak 2 orang ni tak wakil lagi. Buat dia rembah pergi tidur pula sedap-sedap pukul 12 naik lah, hak 5 orang tunggu ni. Tak dah nak wakil kata imam ni. Dia korban ni kena wakil beli dan wakil menyembelih dengan niat korban kepadanya. Nah, ni dia beli kena ada akad jual beli. Nah. Lepas tu sembelih lagi bukan nak boleh sembelih, tak boleh, haram hukum dia seorang yang menyembelih binatang orang tanpa izin, tak boleh. Tang dia tak apa, melih minyak mana pun. Baik, binatang korban itu warna putih, kemudian kuning, kemudian warna bercampur putih, kemerah-merahan seperti warna debu, kemudian berbelang, kemudian hitam. Tengok tu. Hak tu yang afdal. Tak ada putih, kuning ada. Nah. Okey, niat korban, maka wajib berniat menjadikan binatang korban itu adalah korban baginya. Orang yang berkorban itulah pada ketika menyembelihnya. Adapun jika ia berwakil, macam kita buat selalu duk wakil kata imam kepada seorang untuk menyembelihnya, maka hendaklah ia berniat tak kala diberi binatang yang akan dikorbankan itu kepada wakilnya itu. Niat ni saya wakil lah. Macam tu. Ia sendiri berniat pada ketika binatang korban itu disembelih. Boleh juga. Yang pertama macam tadi, yang kedua dia sendiri pergi duk tengok lembu sembelih. Niat sambil-sambil orang tu sembelih. Harus dan boleh bagi orang yang berkorban itu ia menyerahkan niat kepada mana-mana orang Islam yang memayyiz, yang boleh beza baik dan buruk. Sama ada ia diwakilkan niat itu kepada orang yang menyembelihnya ataupun kepada orang yang lain daripada yang menyembelihnya. Adapun binatang korban yang dita'yin, yang ditentukan dengan nazar, maka tidak wajib lagi berniat yang korban, hanya disembelihnya jua. Dia pergi tunjuklah tu binatang hak lembu. Tu lembu tu kena buat korban. Masa sembelih tu tak gaduh dah. Bila dia isyaratkan macam tu, jadi korban tu adalah korban yang wajib pula. Korban tu jadi wajib lah, korban. Jadi bila wajib, bila nazar tadi ni, dia tak boleh makan. Tapi kita ajaklah cara tadi lagu mana. Macam mana tadi? Aku niat nazar dah lembu ni, aku tak boleh makan semua. Pak Long tadi takkan tak ada timbang rasa langsung. Saya sedekah balik. Kecuali kalau hang sedekah okey. Dia apa sedekah balik? Dalam dua habaq kalau hang sedekah tak apalah, dia buat tak reti lagi nak yang tu. Islam ni dia mudah kalau faham. Dia bukan keras. Yang jadi keras kalau tak faham. Atau kita duk berasa macam tak kena apa, macam tak ada apa-apa, buat dalam keadaan jahil wal a'yadu billah. Hukum daging korban. Dalam menghukumkan daging korban ini, terlebih dahulu kita kena memahami bahawa jenis korban itu ada 2. Korban wajib, iaitu korban yang dinazarkan atau korban yang diberi hukum nazar. Dia ada 2. Nazar ni dia menjadi sebab hukum atau jadi dengan sebab kita niat. Hukum macam kita pergi tunjuk kat lembu tu, ni lembu kena buat korban, kita tak niat nazar tapi jadi terhukum nazar sebab kita pergi tunjuk isyarat lagu tu dah. Allah, aku silap aku buat lagu tu dah kata. Silap buat lagu tu, macam mana? Istighfar dan kita perkara-perkara yang macam kita habaq tak sah ni kita gantikan dan sebagainya. Takkan kita ambil ke semua korban tu, semua seekor kita ambil, mana boleh lagu tu. Iaitu korban yang diqasadkan tanpa qaid sunat. Kita tak qaid sunat. Kita kena ada qaid sunat kalau kita nak pastikan korban kita itu tidak menjadi nazar. Baik, yang kedua korban sunat, maka daging korban yang wajib ataupun yang diberi hukum wajib itu wajiblah disedekah ke semuanya sekali. Daging jadi korban sunat, yakni korban wajib, kena sedekah semua kepada fakir miskin.
Hal keadaan mentah dagingnya. Yang ni wajib sedekah daging, kulit, tanduk sedekah belaka lah cerita dia ni. Tapi macam kita abang tak siap pada. Macam mana boleh kalau kita nak boleh makan? Orang tu sedekahkan semula kepada kita. Ni cerita tahu hukum selesai lah. Nampak macam main-main. Main-main ketetapan syarak lah tu. Ada setengah orang dia pergi berjalan sampai jauh mana dia tak mau sembahyang jamaah. Pelik macam main-main sembahyang 2 rakaat je ni. Rasa tak lawas lagu mana tau. Dia sembahyang tamam sedia, sempurna. 4 rakaat lagi ni waktu nak habis berhenti sembahyang tu. Tak boleh, dia rasa tak sedap tu. Ada manusia yang macam tu. Saya berjumpa lah. Ni masuk waktu orang berhenti. Lah, musafir ni letih, ada rukhsah keringanan. Jalan, dia cara hak Rasulullah buat. Jalan, saat lagi dia himpun terus. Contohnya, macam apa dia, Zuhur dengan Asar, dia buat takhir. Saat lagi Maghrib dengan Isyak, dia buat taqdim. 4 waktu terus dalam tu. Lagu tu. Tapi main orang tak biasa ni, dia tak reti. Bukan tak reti pasal dia tak faham, dia tak lagu mana, berasa tak sedap lagu tu. Baik, saya nak tutup ni dah. Dia cerita daging yang wajib. Dan adapun daging yang korban yang sunat itu adalah kedudukannya seperti berikut. Pertama, wajib disedekahkan kepada sekurang-kurangnya seorang fakir miskin, walaupun qadar yang sedikit daripada daging itu. Sikit tak apa dah sedekah. Selesai. Adapun yang wajib tadi kena bagi belakang. Bagi belakang. Hak korban wajib tadi, dia tak boleh makan orang yang di bawah tanggungan dia. Bawah yang dia duk bagi nafkah. Maksud ahli keluarga dia pun tak boleh juga makan. Dan kalau mereka makan, apa jadi? Kena ganti. Macam kita abang Ustaz. Kena mati. Kena ganti. Adapun yang sunat ni, cara dia, adalah dengan bagi sikit. Bagi tu bukan pergi buat sup siap-siap, buat gulai siap-siap. Hak mentah-mentah bagi. Bagi. Tu yang kita abang Ustaz. Tajuk di sini adalah daging. Nak bubuh pula kemudian tu limpa ke tulang ke ekor ke, sila. Tajuk dia daging dulu. Tu. Jadi dalam keadaan mentah lagi basah supaya boleh dirintahkan. Boleh buat apa-apalah. Dengan dijual ke atau lainnya. Seperti setengah kati atau setengah kilo sahaja. Maka jika ia tidak mengeluarkan sedekah daripada daging korban yang hak sunat tadi itu, maka wajib ia membeli daging lain dengan harganya, dan daging itu hendaklah, dengan maksud wajiblah disedekahkan. Dia pergi ambil semua. Kena ganti balik daging tu. Pergi cari. Mana tahu pergi buat gulai belakang dah. Tak boleh. Dia kena daging yang mentah. Bagi balik. Gitu juga hak tak sat daging yang tang wajib tu, dia kena bagi semua. Tiba-tiba ada hak dia pergi makan ambil dah. Ganti balik, sedekahkan kepada fakir miskin. Tu je cara dia. Nampak macam keras, bukan keras pun. Faham, selesai. Macam kita pergi buat haji. 40 hari duduk dalam ihram. Susah lagu mana orang pergi duduk berduyun-duyun selesai. Dia bukan susah, bukan payah. Tapi inilah cara Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi rasanya kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tu panjang lagi tu. Maka saya tutup. Cara afdal bagi pembahagian daging korban yang sunat ada 2 cara. Yang pertama, sedekahkan kepada fakir miskin. Sedekahkan kepada fakir dan miskin kesemuanya, melainkan sedikit saja, yakni qadar beberapa suap untuk kita, diambilnya untuk mengambil barakah. Itu cara yang pertama, sedekah semua. Cara yang kedua,
daging korban yang sunat tu dibagi 3 macam yang lazim kita buat. Yang pertama, 1/3 sedekah untuk fakir miskin. Yang kedua, 1/3 dihadiah kepada bukan fakir miskin, tak kira lah orang awam macam kita. Yang ketiga, 1/3 untuk tuan korban. Macam tu. Ambil belakang? Tak boleh. Tak boleh ambil belakang. Kena tinggal sikit. Kalau duk pergi sapu belakang, macam abang saya kena ganti juga. Adapun hak nazar yang wajib tadi, kena bagi belakang. Tak boleh ambil sikit. Tu. Nah, maka tidak harus, yang haram diberi sesuatu daripada daging korban sunat itu kepada orang kafir. Jangan bagi daging korban kepada orang kafir. Haram hukum dia. Sama ada yang memberi itu ialah orang yang berkorban itu sendiri, ataupun fakir miskin yang menerima, dia pergi terima, dia pergi bagi pula ke orang kafir. Tak boleh. Atau orang kaya yang diberi hadiah daging korban, dia kaya, dia pergi bagi dekat orang kafir. Tak boleh, tak boleh. Lepas tu cara hak wakil-wakil ni, masa tak cukup lah. Wakilkan macam mana secara detail pula ni. No. Boleh. Saya rasa kena berhenti dekat tu dah. 9.20 dah. Cukup dulu. Ada 2 line lagi. Tapi inilah benda yang kita perlu tahu. Kalau tak ada apa, insya-Allah tengok 2-3 hari ni saya buat live lah. Buat live balik, kita tengok balik pelan-pelan. Itu sajalah perkongsian kita malam ni. Korbankah atau terkorban? Mudah-mudahan Allah menerima amal korban kita. Siapa kena buat korban? Allah suruh sembelih korbannya. Dia tak suruh sembelih anak kita. Dia tak suruh kita sembelih orang yang kita sayang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita mengaku sebagai nabi, bahkan di akhirat nanti kita ni akan berjalan di padang mahsyar ni dalam keadaan kita masing-masing. Ada yang berjalan dengan kaki sampai pecah kaki dia. Ada yang teruk lagi berjalan dengan menggunakan muka. Muka ni tempat berjalan ke? Bukan. Tu pasal apa berjalan dengan muka? Allah yang menjadikan kita berjalan dengan kaki. Allah juga yang menjadikan kita berjalan dengan muka, wal'ayazubillah, di akhirat nanti. Dan di antara perkara, kalau kita tengok di padang mahsyar nanti, golongan VVIP mereka ni naik binatang-binatang tunggangan yang hebat. Yang kedua, orang-orang yang melakukan ibadah korban. Dia bangkit saja daripada kubur dengan binatang korban yang akan insya-Allah menjadi tunggangan dia. Saat itu alhamdulillah kaki kita tak pecah. Jalan sejauh mana dengan binatang tunggangan kita. Unta, lembu, kambing. Masya-Allah, tabarakallah. Itu yang kita nak di akhirat nanti, Nampak biasa, nampak sunat muakkad yang kita habaq di awal tadi. Kalau dia buat, dia mampu. Macam juga orang mampu pergi haji tapi tak mau. Nama sampai dah, duit cukup dah. Tak mau. Tak boleh. Kena wajib pergi haji sekiranya berkuasa. Berkuasa tu tapi tak pergi juga. Tak pergi juga. Umrah kali pertama hukum dia wajib. Haji kali pertama hukum dia wajib. Umrah kali kedua dah pergi hukum dia sunat. Haji pun kalau kali kedua hukumnya sunat. Kita dah faham haji yang wajib, umrah tak wajib. Umrah siapa-siapa pun kali pertama hukum dia wajib. Tu. Baik, insya-Allah saya rasa setakat itu dulu. Macam yang kita bagi tahu kepada Bang Alim. Insya-Allah kalau kita boleh share link-link nanti kita bagi Ini macam muzakarah lah, bukan mengajar sangat. Saya baca kitab Tok Guru. Mudah-mudahan ini menjadi panduan kepada kita untuk mudah Allah menerimalah amal kita ni. Kata Sayyidina Ali lagi, al-ilmu imamul amal. Ilmu ni tu imam bagi amalan kita. Maknanya apa? Kita kena tak ilmu dulu baru amal. Allah, kami selama ni duk beramal tanpa ada ilmu lagi. Tak apalah. Tu cerita had dulu. Ceritalah ni, caralah ni. Beramal dengan adanya ilmu. Ilmu imamul amal. Ilmu duduk di depan. Jadi tu imam. Jangan pergi angkat tu imam, sejadah tu imam, pergi tak belakang, makmum duduk depan. Wish, terbelik kurang orang panggil ni. Buat amal dulu dengan tanpa ilmu. InsyaAllah. Itu saja penerangan dan kupasan dan muzakarah perbincangan kita yang ringkas pada malam ni. Yang haduk rasa masalah ada sikit-sikit apa semua, nanti kita tengok lain. Kita akan bicarakan insya-Allah. Ada sebarang soalan kah?
Soalan dia pergi lama lagi. Keep. Takut terkalih. Sunat. Dia kata wajib. Dia macam kepala belah 7 tadilah tu. Tok Guru dia lebih berlandaskan kepada hukum. Orang ni dia tahu satu contoh semayang jenazah ni, hukum dia hak kali pertama tu fardu kifayah. Tapi bila wasiat, makna kena buat lah. Buat, dia kata mayang dulu di rumah, lepas tu lagi baru mayang di masjid. Kita kata dah semayang sekali, mayang kali kedua tak kena dah lah, sebab sunat. Kan kawan wasiat tadi, tu. Hak wasiat tu dia tak tahu, maka dihukum secara zahir. Dah semayang dah di rumah, tak payah mayang lah di masjid. Lalu tu hak wasiat tadi mestilah kita kena tunaikan, betul tidak? Buat di rumah dan buat juga di masjid. Begitu jugalah dengan apa yang di situasi dia, banyak situasi kami duk bincang semalam pun banyak juga. Lembu tu rebah-rebah, sembelih lah kot mana pun, takat mana boleh. Macam kita habaq hak afdal tak salah kalau boleh lembu tu kalau putih. Dia marah, aku pesan dah hak kalau putih. Kenapa tak cari putih? Afdal warna putih. Tu dia naik toki lembu tu. Nombor 2 ada warna kuning. Tak dapat juga kuning. Dia nak hak kuning betul-betul. Ni ada kuning campur tombok hitam sikit. Tak mau nak kuning juga. Begitu jugalah dengan situasi yang berlaku. Pasal apa bayak sama lembu dia besar, lembu ni kecil. Jenuh dia main kira inci. Inilah situasi-situasi kita yang berlaku. Maka kembali seperti yang Tuan Guru tadi sebut lah. Ikut betul dah tu cara tu. Orang memang nak betul lah, nak macam kepala lembu belah 7 tadi lah. Ni sebab apa? Sebab 7 orang masuk ni, kepala lembu ni kena belah 7 lah. Dia jenuh. Itu. Bincangnya pada daging. Kalau piduk di Arab lagi kemas, dengan kepala-kepala apa tak tengok tu, mai dagingnya. Mai hentak kita pun heran, takkan tak ada perut? Lembu ni tak ada perut ke? Dagingnya. Esok mai hentak daging, lusa mai hentak daging saja ke? Tu nak buat tu orang Arab buat. Kita alhamdulillah lebihnya orang Melayu dia detail, halusi semua. Habis masuk dalam plastik tu, tulang pun ada, limpa ada, hati ada. Kadang-kadang main dengan kaki pun ada. Orang Arab buang terus kaki tu. Dia pun macam tu pula lah. Lebih pula orang Melayu tu, ada pro kontra. Tu macam tu lah, no? Baik, insya-Allah itu sajalah pada malam ni yang baik daripada Allah. Saya ucap sekali terima kasih yang lajak masa sikit. Lajak masa pun malam ni kita bincang benda yang wajib, benda yang kita kena tahu. Tu pun tak habis ni. Kalau kita kupas habis boleh pergi pukul 10 pula. Sedangkan ilmu ni lah akan kita pakai sampai kita pejam mata. Korban bukan yang wajib pun, sunat lah. Sunat pun 4-5 tahun tak buat, dia akan jadi fasik wal'ayazubillah. Sebab kita mampu. Haji mampu tak buat, korban kita mampu kita tak buat. Dan korban apa kita sembelih tu bukan saya saja. Sembelih tu bagi kepada fakir miskin walaupun sedikit. Kalau hak sunat lah. Kalau hak nazar bagi belaka. Dan semua yang kita lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak rugi sedikit pun. Bahkan di akhirat macam kita cerita tak saat, jadi pula binatang tunggangan. Saat tu duit RM1 pun tak laku, tumpang duk laku lah ni, insya-Allah kita buat, no? Baik, insya-Allah tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya kali pertama mai ke sini, alhamdulillah ni sebagai dikira hubung silaturahim lah. Malam no. Kebetulan malam panggil kita. Saya tak bisa mai pakai ikut pun cari tak berjumpa. Dia habaq kopi ni apa dia. Sehari saya pergi kedai kopi saja kot. Tunjuk air. Tak apa kata Abang Alim Petua Masjid Matan Janggui. Kita pun benar tu. Lepas tu tunjuk gambar lagi apa pintu gerbang. Sebut Caltech, kita pun hormat Caltech. Pintu gerbang. Tapi jalan ni kita ingat pergi tu rupanya lengkong pergi tu. Masuk kat dalam ni. Alhamdulillah masuk juga dalam mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa hubung silaturahim, Allah akan memanjangkan umur dia.
dan memurahkan rezeki dia. Nah, mudah-mudahan kita terbit pagi-pagi, gelap-gelap, balik malam nak cari rezeki tu. Oh, hubung silaturahim, Allah murah rezeki ya. Allah murah rezeki ni. RM1 rasa macam 1,000, kata Tuan Guru Haji Adnan. Tapi kalau rezeki ni jadi mahal, jadi tak berkat, 1,000 jadi RM1. Kemarin baru dapat gaji, hari ni cerah dah. Tapi kalau rezeki berkat, baru nak buat keluar duit, jadi ada orang bayar lah. Oh, orang bayar dah, buah balik duit, tak laku duit tu. Berkat hari tu. No? Mau kalau tak berkat, tak ada yang keluar pergi jauh ni, pam ke depan dah. Aduh, baru nak keluar pergi kerja, dia balas dah pergi depan. Hari tu allowance kena potong, apa habis pula lagi nak kena bayar orang belah tu. Tahu tak? Tengok. Ni Allah hubung, dengan hubung silaturahim ni, Allah murah rezeki, Allah panjangkan umur insya-Allah. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada sendiri. Ni kelebihan ataupun kesempatan yang saya hadir ke sini dengan tumpang saya cuti lah. Sebenarnya saya duduk di Tarim Yaman, duk belajar di Madrasah Darul Mustafa Tarim Yaman. Saya tinggal satu surat pada selaku pelajar di Darul Mustafa, dan juga surat daripada perakuan sebagai pelajar daripada pihak Persatuan Pelajar Malaysia Yaman. Bagi tuan-tuan muslim-muslimat yang ada di sini, kita orang kata sebar-sebarkan ataupun panjang-panjangkan. InsyaAllah saya akan pulang dalam lebih kurang bulan 8, rangkaian macam tu lah. Kita pun duk belek tengok tiket, Allahu Akbar, gamak-gamak tengok ni, hai, sebiji bayar muka kereta juga bah. Ada dekat 15,000, saya, isteri, anak 2 orang, baby seorang. Uish. Tapi inilah perjuangan dalam menuntut ilmu, yang mana kita balik ni untuk meneruskan legasi ini di madrasah yang kami sedang jalankan. Dan kita pun sedang proses juga selepas daripada tu pelajar-pelajar untuk bawa pergi pula. Jadi kita tak mau nak pergi hantar budak pergi lagu tu lah. Kita sendiri pergi duduk, kita tebah lalang, mereka pergi esok tak kena miang lah. Ni harap pergi hantar mereka pergi, kita risau, kita sayang mereka ni macam anak-anak kita. Kita pun dapat ilmu, kita boleh balik sambung kat mereka, mereka esok kita hantar pergi pula. Ikut jalan mana kita lalu, insya-Allah kita rasa yakin lah tu. Jadi saya akan berlepas pada Ogos ni. Tuan-tuan, kalau kata nak menginfak zakat dan sebagainya, kita buka peluang. Dan malam ni dalam bentuk tabung. Kalau selepas ni dalam bentuk infak bulanan pun boleh. Dia rasa dia nak masuk secara bulanan. Ada ramai juga buat macam tu. Masuk secara bulanan tiap-tiap bulan, RM30 atau ke atas lah. RM10 takut tak berpada sangat dengan cara kos di sana. Minyak seliter RM5. Minyak tu seliter RM5 yang cara-cara susah mereka tu. Minyak mereka tak dapat keuntungan mereka, orang lain pula duk sedut ambil keuntungan tu. Cara mereka negara Yaman tak kaya, tak apa kaya. Tapi semua barang yang jenis motor kereta, road tax pun tak ada, motor pelik pun tak ada. Saya ada heran, mana gram motor tak ada, risau juga ni. Tapi kami balik ni memang kami tahu balik dah motor tu, pakai jual balik lah kat mereka. Motor kereta macam tu lah. Kereta Alphard jenis lama tu baru duk ada 22,000. tak ada kena cukai apa. Habis tu. InsyaAllah macam kita maklum tak set. Kalau rasa ada infak untuk sumbangan dan sebagainya, letak situ. Kalau secara bulanan selepas ni, sekali lagi kita akan bagi flyers. Ini boleh dia masuk secara bulanan RM30 dan sebagainya lah. Zakat ke apa kan, dipersilakan atas peluang yang kita buka ini, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal qubur wa qina adzabal mahsyar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu